masa sekolah dulu, masa cuti sekolah, mak bapak saya selalu suruh pergi tuition, pergi kelas tambahan, pergi macam-macam lah kan, untuk meningkatkan pembelajaran. Kelas begitu semua apa saya buat dulu. Kecil-kecil dulu kerja sisi, dapat main game free, at the same time dapat buat diri sendiri juga. Kerja kafe, pernah kerja kat Secret Recipe, mengajar cari duit sendiri, rasa susah kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya sekali lagi, Nazri Kahar, dalam program You Wartawan. You Wartawan, anda juga wartawan. Malam ini kita nak bincang apakah itu cuti sekolah berkualiti. Tak lama lagi hujung bulan nanti ataupun awal bulan depan akan ada cuti per semester sekolahan. Anak-anak kita akan mula bercuti dan pastinya inilah masa yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan para pelajar kita, anak-anak kita, dan pastinya menunggu apakah perancangan yang telah dilakukan oleh ibu bapa, ke mana mereka nak pergi ataupun mereka terperap di rumah sahaja. Jika perancangan tidak dilakukan, maka akan timbullah kebosanan ataupun tidak ada perancangan yang tertentu, maka anak-anak akan terperap di rumah dengan komputernya, dengan video game ataupun aktiviti yang biasa dilakukan sepanjang 4 bulan persekolahan mereka lalui. Jadi pastinya cuti persekolahan hari ini perlu diisi dengan sesuatu yang berbeza dari hari-hari biasa persekolahan, kerana mereka inginkan sesuatu kelainan walaupun mereka berada di waktu peperiksaan ataupun sebaliknya. Itu yang akan kita bincangkan bersama pakar motivasi kita yang telah kita undang khas, dan juga pandangan anda daripada rakan-rakan You Wartawan di luar sana. Jadi saya kenalkan saudara Fazli Yusof, seorang perundi motivasi dari Global Genius Consultants dan Berhad. Assalamualaikum Fazli, apa khabar? Okey. Soalan pertama saya, kita dah dengar pandangan daripada Azriq yang mula-mula tadi memberi pandangan tentang zaman dia dululah. Kalau dah cuti sekolah kau tak ada apa-apa, dia buat kerja part time lah. Kalau sekolah mendengar lah, boleh pergi buat kerja part time sementara menunggu masuk balik sesi persekolahan yang baru. Dan kalau tak ada kerja pula, mereka terperap kat rumah kan, dengan video gamenya, dengan menonton video televisyen 24 jam dan sebagainya. Tapi hari ini kita rasa perlu ada satu perancangan baru, dan bagaimana perancangan itu dilakukan, itu tanggungjawab ibu bapa. Jadi tetapi ibu bapa hari ini mempunyai dilema. Kerana kalau nak pergi bercuti pun nak tengok kewangan juga kan, kantong kita okey tak okey kan dengan keadaan gawat ekonomi sekarang. Satu lagi dengan anak-anak sendiri, kalau pergi bercuti terus, buku pun terus bercuti terus juga kan. Tapi ada juga ibu bapa kata cuti mesti bercuti, suatu istilah yang fun, suatu yang mesti diberikan suatu masa untuk berhibur dan sebagainya. Pandangan Fazli? Ya Nazri, kalau nak memahami cuti bagi saya, nak memahami intipati cuti, kita perlu memahami lawan kepada cuti. Lawan kepada cuti ialah hari sekolah lah. Jadi apa berlaku semasa hari sekolah? Hari sekolah ialah hari ada jadual waktu, ada kerja rumah, dan ia adalah hari yang disusun daripada mungkin petang ada co-curriculum dan sebagainya. Jadi cuti diwujudkan untuk keluar daripada rutin tersebut, supaya, sebab saya berpandangan bahawa pendidikan manusia dia mesti holistik, dia menyeluruh. Di sekolah ialah sebahagian daripada pendidikan manusia. Sebab kita manusia dia terdiri daripada beberapa elemen, ada emosi, ada spiritual, ada fizikal, ada mental. Jadi semua itu ada social skill juga ya. Jadi semua ini perlu dididik. Jadi yang dididik di sekolah, ada ruang yang dididik dengan baik di sekolah, dan ada juga manusia dan remaja memerlukan masa di luar sistem tersebut untuk mempelajari dan meningkatkan dirinya. Jadi bagaimana ibu bapa perlu mengambil serius isu ini, kerana jika tidak kita membuat perancangan rapi ataupun tidak melakukan sesuatu sepanjang 2 minggu ataupun sebulan, dan kalau cuti panjang di hujung tahun tu, maka kebosanan akan berlaku pada anak-anak pelajar kita, dan ibu bapa pula terpaksa mengambil satu langkah yang lain pula, kerana mereka mungkin tidak dapat cuti dan sebagainya. Jadi persepsi yang pertama sekali, Cik Nazri, ialah perlu memahami bahawa akademik saja belum cukup. Jadi perlu melihat bahawa anak perlu diisi dengan ruang yang lain. Jadi itu peranan siapa? Takkanlah cuti 2 minggu cikgu juga yang kena uruskan. Itu peranan ibu bapa. Dah beratus hari dalam setahun diuruskan oleh guru dan guru tuition. Apa salahnya ibu yang melahirkan dan bapa yang menyara mengambil peluang lah bagi saya. Anggap ia peluang, bukannya satu masa yang menyebabkan ia terbeban.
Bila kita menganggap ia peluang, maka kita tidak sabar untuk melakukannya. Bila kita merasakan ia satu beban, maka secara automatik kita akan bertindak berdasarkan apakah mindset kita. Bila kita kata, oh cuti sekolah, apa nak buat, ini kena jaga anak, susah lah nanti, tak boleh pergi sekolah, maka kita akan menanggapi cuti sekolah sebagai satu beban. Susahlah persepsi dan begitu. Kita bertindak. Bagaimana nak tukar persepsi itu? Biar kita anggap cuti sekolah inilah masa golden time, quality time untuk kita bersama ahli keluarga, anak-anak bersama dan habiskan masa bersama. Asasnya ialah big picture, Cik Nazri, iaitu seperti yang saya sebut tadi, pendidikan anak-anak tidak cukup sekadar mendapat A di atas kertas. A ialah kemahiran menulis mula apa yang dalam silibus. Mungkin biliknya bersepa, mungkin dia selalu bergaduh dengan anak, dengan adik-beradik, mungkin dia tak pernah tolong ayahnya basuh kereta, mungkin tak pandai pembasuh pinggan. Jadi pendidikan keseluruhan itu yang menyeluruh. Jadi awal sekali ibu bapa perlulah memahami ni bahawa sekolah tak cukup. Ibu bapa perlu mainkan peranan. Kemudian ibu bapa perlu, bila dia ada mindset seperti itu, pemikiran seperti itu, maka dia akan bertindak seperti itu, seperti saya sebut sebentar tadi. Jadi apa yang ibu bapa perlu lakukan ialah mereka mesti merancang, Cik Nazri. Dia mesti merancang. Tentang merancang ni, kadang-kadang kita tersilap strategi, tersilap percaturan kerana bila bercuti ingatnya mesti pergi holiday, pergi keluar daerah lah, bawa family duduk di hotel 2-3 hari, membuat aktiviti rekreasi dan sebagainya, berkunjung ke negara luar dan sebagainya. Itu persepsi bila bercuti. Tetapi kalau kita ada sesuatu yang lebih kreatif, inovatif sifatnya, mungkin di dalam rumah, berada di kawasan rumah sendiri, itu pun sudah cukup. Sudah tentu, Nazri. Tak perlu. Kenapa kita perlu bayar sesuatu yang mahal untuk bersama dengan anak-anak? Bahkan ada orang membayar package pelancongan yang mahal, tetapi bila ke hotel, masing-masing buat kerja masing-masing. Ia masih tidak berkualiti. Ataupun pergi ke mana-mana negara, engkau baca buku, bawa buku teks, baca buku teks. Ayah nak baca surat khabar, buat kerja kat internet, wifi semua ada. Jadi itu masih lagi tidak berkualiti. Jadi benda ini boleh dilakukan di rumah ataupun di kawasan kejiranan pun boleh kita lakukan, ataupun dengan kos yang murah, balik ke kampung ya, kalau dekat dimakan kos yang tak banyak. Dan rancang aktiviti yang berkualiti. Bagaimana nak merancang aktiviti yang berkualiti, itu yang akan kita bincangkan dengan saudara Fazli Yusof. Sebelum itu kita dengarkan pandangan daripada rakan-rakan wartawan. Silakan. Kanak-kanak sekarang lebih suka menghabiskan masa mereka dengan bermain video games di samping menghabiskan masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Pihak sekolah boleh mengisi waktu ini dengan mengadakan aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah seperti aktiviti perkhemahan, jungle trekking dan sebagainya dengan bayaran yang minimum. Kalau anda mempunyai kemudahan internet di rumah, jelajahlah dunia maklumat bersama anak-anak selain menggalakkan mereka mengasah bakat dengan menghadiri kelas tarian, kelas vokal, kelas muzik dan kelas drama. Anak-anak juga haruslah menceburkan diri dalam aktiviti seni mempertahankan diri, sukan dan pengembaraan. Di samping itu adalah sesuai jika tabiat membaca diserapkan ke dalam diri anak-anak sewaktu cuti sekolah.